bermula sedikit, sekurang-kurangnya to complete the chapter 1 di sini. Chapter 1 your introduction to statistics. Saya tahu untuk membaca buku ni it's not easy. Boleh baca lah, tapi 2-3 kali baca, 10 kali pun belum tentu nak hadam di sini. Saya tahu dengan student saya di UiTM Kedah pun sama. Nak suruh baca buku satu hal, nak beli buku pun satu hal sini. Beli buku tu dah lihat baca entah lagi. So di sini selalunya kita jual balik, student jual balik buku. So selalunya kalau student jual tu saya yang beli di sini, kerana dia lebih murah berbanding kita dasar. So jangan risau, you boleh tanya apa saja, apa yang you tak faham, kita hanya share saja. Ia tidaklah se-stress mana dia tidak stres mana di sini. Ya, dia tidak se-stress mana di sini. Hari ini oleh kerana saya diperuntukkan hanya 3 jam, so kita akan cuba mendekkan beberapa topik di sini kerana ada perbincangan yang memang sangat panjang di sini, especially on the critics of statistics. So di sini what is statistics? Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Ida Nurmaya, kelulusan statistik. Secara amnya memang statistik pure cik. Kerana bila orang tanya saya ambil course apa, saya akan cakap tik saja. Kenapa tik? Saya diploma in statistik, bachelor in statistik, master in statistik, currently doing my PhD in statistics. So jadi tik tu sesuai dengan saya tik. So di sini apa yang kita selalu faham mengenai statistik adalah selalunya kita tahu statistik bola, berapa jaringan. Itu semua biasa sini. Tapi sebenarnya statistik tu sebenarnya bukan yang itu. Kalau you perhatikan, so statistik is a science, satu cabang sains of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting the numerical data di sini. So di sini for the purpose of assisting in making more effective decision. So saya harap anda tidak terlalu terikat dengan istilah buku. Sebenarnya statistik adalah satu cabang ilmu untuk mengkaji atau untuk mengkaji sesuatu benda. So paling dekat dengan saya adalah macam mana kami sebelum tu saya bukan seorang pensyarah saya baru jadi pensyarah. Sebelum tu saya seorang practitioner. So kami nampak banyak aplikasi statistik dalam tu. How we decide. Tengok kalau dulu, kalau you boleh perhatikan, kita ada New Straits Times saiz besar. So dalam tahun 2004 we launched a campaign of big or small di sini. So di sini a decision to change daripada tabloids, daripada broadsheet size tu kepada yang kecil di sini adalah makan masa yang sangat banyak di sini, sangat banyak. It cost us a million. Sampaikan itu bukan satu keputusan yang senang di sini. So we use statistik untuk membantu kita membuat keputusan sama ada reader will switch atau tidak, sama ada readers akan membaca atau akan membeli atau tidak. So di sini kita menggunakan statistik di mana we collect, we organize, we presenting, analyze and interpreting what we get, the data tersebut for assisting in more effective decision di sini. So seterusnya ada dua jenis statistik, ada dua jenis statistik. Satu deskriptif. Deskriptif ni nama describe cik. Describe is you nak describe data. Nak describe macam mana? Guna graph, guna mean, describe saja. Describe. Tetapi ada lagi satu lah inferential statistik. So di sini inferential kita kaji daripada small sample. Contohnya di sini takkan kita nak kaji mengenai BRIM, nak tanya semua orang yang dapat BRIM. 7 juta orang dapat BRIM tu. Kecuali saya lah tak dapat BRIM, saya tak tahu you dapat tidak. Ke sini 7 juta orang dapat BRIM. Takkan kita nak tahu, nak tanya seorang demi seorang di sini. So di sini kita tanya small sample, mungkin di Penang saja. So kita kata orang Penang setuju atau tidak BRIM. So orang Penang secara amnya daripada Penang saja, Penang pun tak mampu cik, kecil lagi. Batu Ban aja lah, kerana saya sesat di sini Batu Ban je lah kisahnya sini. Jadi kita ambil small sample orang dari Batu Uban saja. Tetapi jika kita katakan Batu Uban tu setuju ataupun suka dengan pemberian, sangat bergembira dengan pemberian BRIM tu, we can say that seluruh orang yang pakai BRIM, yang dapat BRIM 7 juta di sini rasa gembira juga. Maksudnya daripada small sample we infer to the bigger sample di sini. So ambil kecil kepada besar di sini. So sini itu perbezaan antara deskriptif statistik dan inferential statistik. Saya nak anda faham saja, kerana jika anda tak faham, membaca buku pun susah juga di sini. Saya ulang kembali, deskriptif statistik adalah we want to describe saja. Nak describe apa data ni? Guna mean, guna graph, guna macam-macam graph di sini. Macam lepas tu
Apa itu inferential statistik? We infer. Maksudnya daripada small sample kecil, kita katakan semua orang juga berpuas hati di sini. So di sini ada dua jenis statistik di sini, iaitu descriptive and also the inferential statistik di sini. So ini adalah contoh di sini. Kita tengok di sini lah. Ini adalah sedikit exercise untuk anda lebih memahami di sini. Tengok, a tire manufacturer want to estimate the average life of new tire of steel belted radial. So tengok ayat the estimate di sini. You want to estimate di sini. Takkan setiap satu yang baru tu nak pergi check kan. We just want to estimate. So itulah the inferential statistic. Itu berbeza. Seterusnya kita tengok sedikit contoh lagi. A sport writer plan to list, dia nak list saja. So di sini list of winning time for all swimming event. So ini list saja. So inilah we describe di sini. Seterusnya, a politician obtained the exact numbers of voters that were cast for her opponent in 2004. So di sini ini adalah descriptive di sini, kerana dia memang dah tahu the exact numbers di sini. Seterusnya, the medical researcher test the anti-cancer drug di sini. So di sini pastinya dia inferential, takkan nak test satu-satu. So seterusnya, kita tengok sedikit lagi. A candidate of MPP estimate the percentage of voters that will vote for him in the upcoming. So ini adalah the inferential. So di sini pun sama, the economist estimate the average income of all Kedah resident. So ini tak ada gigih lah nak pergi semua orang kat Kedah di sini. So we infer saja. So perbezaan the inferential dan juga the descriptive di sini. Seterusnya kita pergi variable and type of data di sini. So di sini kan kita tengok variable can be classified as quantitative and qualitative and by its level of measurement di sini. Quantitative dengan qualitative ni, quantify cik. Quantify lah benda yang kita boleh ukur. Kita boleh ukur, kita boleh kira. Qualitative yang tak boleh ukur cik, orang lelaki. Ini apa? Orang lelaki, orang perempuan. Tak boleh kira cik berapa lelaki, berapa perempuan dia. Berapa persen lelaki, berapa persen perempuan. Tak boleh. It's being categorized di sini. So di sini quantitative adalah benda yang boleh kita kira, kita ukur di sini. Tetapi untuk kualitatif yang kita tak boleh ukur, contohnya mata warna merah, baju warna purple. So itu tidak boleh diukur. Ianya adalah dalam bentuk kategori di sini. Tengok perbezaan di antara kuantitatif dan kualitatif di sini. So di sini kuantitatif di sini yang kita boleh kira, boleh ukur di sini, numerical, and qualitative adalah dalam bentuk categorical. Kuantitatif pula kita pecahkan kepada dua di sini, iaitu discrete dan continuous. Selalu student memang payah nak faham discrete dah, kenapa ada discrete dan continuous. Senang cakap cik, discrete adalah nombor-nombor bulat di sini. Nombor-nombor bulat. Berapa orang masuk dalam library? Adalah 70.5. Cik, 0.5 tu siapa? Tak lahir lagi ke apa? Sini so sini 70.5 tu tak mau cik. Kita tahu orang masuk library 70 orang, 80 orang, 200 orang. Nombor-nombor bulat. So it's discrete variable. So seterusnya the continuous variable, tak susah. Continuous ada nombor titik-titik. Cik baca panjang-panjang pun pening cik. Continuous yang ada nombor titik perpuluhan. Contohnya berapa duit dalam poket? Mungkin the exact number mungkin RM10, 20 sen, 20 sen. Ada point di sini. Berapa tingginya? Mungkin tinggi dia 5 kaki 7 inci di sini. Masa. So di sini itu adalah benda-benda yang continuous, iaitu nombor-nombor yang kadang-kadang kita boleh assume yang dia ni ada titik-titik perpuluhan di sini. Seterusnya, kita tengok kualitatif, iaitu the categorical di sini. Categorical, tengok colours of eyes, mungkin ada yang dari warna biru, ada warna kuning, brown. So exam result pass atau fail, tak ada yang tengah-tengah di sini tak ada yang tengah-tengah. Blood type A, B, AB ataupun O, level of education, masters, diploma. So itulah benda-benda yang kategori di sini. So di sini kategori, saya ulang kembali, kategori adalah kualitatif, yang kita kira adalah quantitative di sini. Di sini ada perbezaan di sini. So di sini, alright. So di sini level of management pula senang lagi senang cik. You jangan risau saya akan suka sebut ayat senang. Kerana saya mengajar statistik bukan senang.
Dia tengok, sebenarnya statistik bukan senang lah. Dia selalunya saya sebut senang. Tapi kalau student balik rumah rasa susah lah. Dalam kelas dia rasa senang. So, itu satu hal. Kedua dia terbalik. So di sini kita ada level of measurement. Kita ada nominal, ordinal, interval dan ratio. Dia senang saja nak ingat. Nominal di sini adalah yang kita kata tadi, yang tidak boleh dikategori. Macam kalau agama dia, kalau dia lelaki perempuan, saya tu memang tak boleh nak kategori di sini. Dia tak boleh nak bagi nombor tak apa. Dia memang lelaki, dia memang perempuan. Tak ada nombor itu. Hanya kategori saja. So itu adalah merujuk kepada the nominal di sini. Yang kategori saja nominal. Tetapi dia ada up sikit. Dia ada kategori, tetapi kategori agree, disagree, strongly disagree. Macam mana? So di sini jika ada di sini ada order di sini, ada order, dia kategori betul, setuju tak setuju betul. Tapi ada juga kita tahu orang dapat A dengan orang dapat B, betul beza cik. Tapi kita tahu A lebih baik daripada B di sini. So jika kita boleh buat perbandingan seperti itu, ianya adalah the ordinal di sini. Saya ulang kembali, nominal dan ordinal adalah merujuk kepada data kategori. Cuma nominal di sini kategori juga, tetapi yang tidak boleh kita assign numbers di sini. So kita tahu untuk ordinal pula, untuk A lebih baik daripada B, kita tahu, tapi dia juga kategori. Tapi perbezaan di antara dua nombor ini diketahui dengan jelas di sini. Seterusnya interval di sini, di mana dia ada no meaningful zero di sini. Di sini the interval ni contohnya adalah the temperature. Kerana you tengok temperature kosong di sini, kosong tu ada betul. Ada temperature kosong, ada negatif di sini. Maksudnya di sini kosong tu kita kira di sini. Kosong tu kita kira di sini. Kerana kosong tu memberi maksud memang ada nilai. Negatif pun ada nilai. Tapi kalau orang tinggi kosong ada tak? Tak ada cik, dia mungkin tak lahir lagi. Kalau yang tak ada kosong di sini, yang lahir-lahir start 1 ataupun lahir-lahir start tinggi berat, mana ada berat orang kosong cik. So itu adalah the ratio di sini. Contohnya senang saja cik. Interval dia ada kosong tu ada makna. So setahu saya yang kosong ada makna temperature je lah kot. So sini kosong ni ada makna. Jika kosong ni tak ada makna, contohnya berat badan kita, ketinggian kita, kosong tu memang tak ada lah orangnya. So itu adalah true zero di sini. So di sini adalah the ratio level di sini. Ada beza di sini. Di sini. Okey ya. Di sini mungkinlah sedikit nak pening kot, kalau nak pening pun kat sini lah kot nak pening. Kerana selalunya orang kan confuse nominal, ordinal, interval, ratio ni macam mana? Saya tengok elok lah. Saya ulang kembali lah. Categorical ada dua jenis. Satu nominal, satu ordinal. Nominal tu betul-betul dia bahagikan ikut kumpulan lelaki, perempuan. Kita tak boleh nak cakap lelaki lebih baik dari perempuan. Ianya hanya kategori. So itu adalah nominal. Tapi untuk ordinal, kita tahu orang pendapatan sederhana dengan orang pendapatan rendah betul di kategori. Tapi kita tahu berpendapatan sederhana lebih tinggi duitnya daripada orang yang berpendapatan rendah di sini. So jika dia ada rank, ada nilai perbezaan di situ, ianya lah ordinal di sini. Seterusnya untuk interval, you tengok ada kosong. Kosong tu ada makna tidak? Jika kosong tu ada makna, maksudnya dia ada negatif, dia ada kosong. So itu adalah the interval di sini. Tetapi untuk ratio di sini, yang kosong tu memang tak wujud di sini. Di sini ya, di sini. So di sini page in 25 best selling mystery novel sini. So kita ada 25 page di sini. Mana ada page kosong cik? Kalau ada roman tu lain cerita lah cik. Dia kalau nak pergi photostat pun nak kira berapa page. Roman tu tak kira cik. So jangan pula argue dah do roman tu boleh tu. Jangan cik. Roman tu kalau pergi photostat pun kira cik. Page. So sini jika ada page di sini, dia ratio di sini. Boleh nak? Boleh nak? Ranking of golfer. So kita tahu kalau ada ranking, dia adalah ordinal di sini. Seterusnya the temperature. Temperature adalah interval, weight, ratio,
Salaries, kita tahu adalah ratio. Rating textbook, so rating adalah ordinal di sini. Numbers of empires di sini, ini adalah ratio. Age, ratio, dan kategori di sini sport, woman, so ini adalah nominal di sini. Nominal. Time required to complete the chess game adalah ratio. Tak ada kosong di sini. So di sini. Di sini saya akan terangkan pula untuk sampling teknik di sini. Ianya lebih mudah kerana kalau kita baca sini boleh pening cik. Kita hanya ni kita akan cerita mengenai keempat-empat ni saja. Convenient ni sembang-sembang sajalah. So di sini. Yang pertama, the simple random sampling. Simple random sampling macam ni. Kita ada dalam bilik ni tak berapa ramai orang, ada 24. Ada 20 orang, let's say ada 15 orang. Saya nak pilih secara random. Selalu dalam kepala kita, bila kata secara random, kita akan pilih siapa-siapa saja tu. Tetapi dalam statistik, siapa saja tu tak berapa nak tepat je. Contohnya kalau lah saya suruh si Ain pilih, Ain mesti pilih kawan dia. Maksudnya ia tidak random. Contohnya Ain pilih satu nombor Ain 5. Kenapa pilih 5? Tengah-tengah. Tengoklah 5 sebab tengah-tengah. Cik pilih 2 nombor. No, macam 30 macam mana? 19. Kenapa 19? Dekat di hati. Tengok, you tengoklah 19 dia dekat di hati dia, nombor birthday dia. Itu bukan random dalam statistik. Itu bukan random. Kalau gitu, cik akan pilih nombor mana-mana yang dekat dengan hati. Dalam statistik itu bukan random. Jika kita ada senarai orang, senarai orang, jumlah nama senarai orang, kita akan pilih by random. Ada tak kebarangkalan kita pilih orang yang nama dekat-dekat dengan ahli keluarga kita? Ataupun nama yang cantik? Ini mesti orangnya cantik, belum tentu cantik lagi. Kita akan pilih ikut perasaan kita. It's not random in statistik. Random in statistik kita kena generate random number sekurang-kurangnya. Macam mana nak generate random number? Tak payah sangat hidup ni. Yang susah cik, paling dekat dengan kita pun ada ni. Kalkulator pun ada di sini ya. Memang senang saja dia kalkulator pun dia mana ada benda biji-biji. Sini kan banyak. Cik tengok, cik pergi tekan shift decimal point pun dia ada rand number di sini. Cik tekan je sama dengan dia akan dapat banyak. Tekan saja. Kawan dengan sebelah takkan sama di sini. Tekan saja. Itulah salah satu cara untuk mendapatkan the random number. Ada banyak lagi cara untuk mendapatkan random number. Di sini shift decimal point. Kalau yang hitam ni tu, dan dia tekan the sama dengan tekan saja. It keep changing. So inilah salah satu cara kita nak cari the random number. Jadi ianya tidak berkaitan langsung. Nombor saya yang pertama adalah 91. Saya tak ada apa-apa pun dengan 91 tu. So di sini adalah it's random di sini. Seterusnya yang kedua, sistematik. Nama pun sistematik cik. Contoh sistematik, saya nak pilih orang dekat sini 5 orang saja. Jadi saya akan pilih ikut selang. Ini selang sini, selang 2 sampai cukup 5. So sistematik adalah yang ikut selang di sini. Hang baca nak muntah ni buku ni sebenarnya. Selang. So saya tahu siapa student saya memang takkan baca. Saya tahu takkan baca. Tapi they will read lah, kerana you all they will read lah. So sini lah. Sistematik adalah benda yang kita pilih. Bayangkan tempat tu besar. Contohnya kalau perumahan orang, perumahan ramai, banyak. Macam mana nak pilih? Nak cover everything di sini. Nak cover. Kalau lah saya pilih random, boleh tak saya katakan kalau kita pergi makan malam lah, ada jabatan bertuah. Nah, cakap, ada tak kebarangkalian meja tu je yang dapat jabatan bertuah? Hak kita ni duduk lah, nombor sampai habis tak kena. Kalau kat UiTM lah, kalau ada 150 hadiah, orang yang datang tu 180, yang 30 tak dapat tu saya lah. Maksudnya ada orang laki lah, random. Ada very lucky di sini. Satu meja tu hak dia je menjerit, yang kita satu meja senyap. Macam mana nak bagi ke semua orang dapat di sini? Jadi sebenarnya sistematik membantu kita. Sini selang 2, selang 3, selang lagi.
So di sini kita tahu satu tempat ni boleh cover di sini. So itu adalah the systematic di sini. Systematic maksudnya kita ambil untuk setiap interval di sini. Cara pengiraan interval tak usah gigih lah cik lah. Banyak sebenarnya, panjang ceritanya di sini. Tapi ianya hanya you boleh ingat ialah interval. Ianya data dia ambil adalah interval. Tapi sebenarnya memang betul, ianya lebih adil. Bayangkan satu hall tu 200 orang. Kalau kita pilih 50 saja, mungkin orang ni je dapat. Tapi kalau guna sistematik, semua orang boleh dapat di sini. Dia kan berselang-selang di sini. Dulu saya ada buat projek satu di USJ 3 di sini. USJ 3 tu di Subang Jaya, besar di situ. Taklah besar, tapi dia rumah orang kaya-kaya di sini lah. Kan? Macam mana nak pilih orang nak buat survey di situ? Takkan saya nak pilih simple random sampling? Susah. Kerana saya tak tahu siapa yang duduk rumah tu. Jadi tapi saya nak cover keseluruhan kawasan kejiranan USJ tu. Macam mana nak buat? Jadi saya rasa systematic sampling would be a best way to do it. Kerana dia akan cover semua kawasan tu berdasarkan lompat. It's different story lah kalau orang tu tak ada. It's a different story lah. Tapi kita boleh cover keseluruhan di kawasan situ. So itulah. Tapi sebenarnya untuk pemilihan method di sini, ianya sebenarnya mengikut kesesuaian sebenarnya. Kadang-kadang ianya ada satu method sesuai, ada satu method yang tak sesuai di sini. Seterusnya kita pergi the stratified sampling di sini. Saya harus melukis sebentar, walaupun lukisan saya tak apa nak cantik je lah. Saya harus melukis ni sebentar. Jadi untuk stratified, katakanlah dekat sini kat USM ni ada manual. ni boleh padam. Boleh. Sekarang gigih macam ni. Sini ya. Di sini kita ada kalau stratified di sini katakanlah kita ada college 1, college 2, college 3, college 4. Untuk memahami stratified adalah kita akan ambil katakanlah kita nak bilangan responden 150, ambil sikit kat sini 40, 50. Ambil sikit-sikit sebagai wakil di sini. So itu adalah the stratified. Untuk memudahkan anda ingat ambil sedikit-sedikit tapi cover ke semua orangnya di sini. So itu adalah the stratified. Namun kalau cluster pula berbeza, di mana kalau kita nak N dia 150 tadi, kita ambil K4, ambil semua di sini. Yang lain tak lawan. Sini itu adalah the cluster. Maksudnya perbezaannya, saya ulang kembali, stratify, ambil sikit kat sini, ambil sikit kat sini, ambil sikit kat sini, ambil kat sini untuk mewakili setiap satu di sini. So itu adalah the stratify, ambil sikit-sikit. Namun jika cluster, jika kita ada 4 jenis di sini, ambil kesemuanya. Contohnya di sini lah, kalau di UiTM kita banyak brush je, banyak brush, saya rasa 20 ada kot. Sampai nak ingat pun tak boleh. Tak campur dengan brush-brush yang baru lagi. Kita ada 20, let's say kita ada 20 lah, saya pun tak ingat lah. Sempat pun ada, yang paling baru lah dia pun nak buat di Rauk. Rauk tu bukan jauh-jauh. Rauk, lepas tu dia nak buat di mana lah. Ini record lah, saya record tadi. Kita cerita di sini. Dari sini kita ada 20. Katakanlah kita ada 20 cawangan. Pause dulu. Betul. Kita ada 20 cawangan di sini. Kita ada 20 cawangan. Tak not to include yang baru dibaling lah. Kita ada kolam renang saiz Olimpik. But I don't care. Dia dibaling. Siapa yang bully? Okay, di sini Di sini kita ada 20. Katakanlah kita ada 20. Macam-macam brush. Kalau untuk stratified, saya ulang beli. Kalau untuk stratified, so sedikit, mungkin 10 daripada UiTM Terengganu, 10 daripada UiTM Kedah, 50 dari UiTM Shah Alam. Kenapa 50 pula? Shah Alam kan besar, takkan nak ambil 10 juga kan? So di sini kita ambil sikit mewakili 20 kampus sini. Namun jika kita kata, oh dah tak mampu lah, takkan nak pergi Samarahan tu ambil collect data. Besar tempat tu.
takkan nak pergi ke Pasir Gudang. Jauh tu. Kita kan duduk Kedah ni. Hang tahu Kedah bukan dekat lah. Kalau nak pergi ke Pasir Gudang pun hang bayangkan Syarik ke Maghrib. Ada orang Syarik ke Maghrib. Hujung ke hujung di sini lah. Tapi yang dekat, Arau dekat lah. Penang dekat lah. So di sini Kedah pun boleh sebab per kampus. Boleh tak kalau saya ambil 3 saja? Tapi tapi 3 ni semua lecturer tu saya ambil. Boleh je. Kerana you tengok dah, kalau kita ambil 3 sahaja tapi ambil semua, kita katakan dia adalah cluster. Ambil sikit-sikit daripada 20 cawangan tu, kita katakan dia strata. Okey, mari kita pergi ke soalan pertama anda di assignment you. Faham kaedah. Dah certified dengan cluster. Okey. Certified ni ya. Tengok. Kita ada katakanlah kita ada saya tadi 20 cawangan UiTM tadi. 20 cawangan. Kita ada banyak di setiap satu ni ada 20. Kalau stratified, ambil sikit kat sini 10 responder. Ambil sikit 10. Ambil sini 20. Total up sini. So kita akan dapat sikit-sikit. So itu adalah stratified. Tapi cluster kita kan dah tak mampu pergi. Kita ambil je lah kawasan utara. Ambil kawasan utara, mungkin ambil semua lecturer di Perlis, semua lecturer di Penang, semua lecturer di Kedah. Sebab dekat. So itu adalah cluster. Dia tak ambil sikit-sikit lah, tak mampu jawab. So kalau ambil sikit-sikit, kita namakan dia sebagai cluster. Boleh tak? So yang pertama, inilah city school district. All teachers from 2 buildings are interviewed to determine whether they believe the students have less homework to do now than the previous year. So di sini tengok dekat satu daerah yang besar hanya cikgu daripada 2 building sahaja. Keseluruhan cikgu dalam 2 building sahaja. So ini adalah the clusters. Cluster di sini. Seterusnya, every 7 customer, setiap 7 customer yang masukkan is asked to select his or her favourite store di sini. So setiap 7. So itu adalah systematic. Setiap 7 di sini. Ada interval selang. Setiap selang di sini. Seterusnya, ini adalah random kerana nursing supervisor are selected using the random numbers di sini. So sini adalah simple random sampling di sini. Seterusnya di every 10. So ini adalah systematic. Systematic. So di sini, so yang E ni mungkin adalah the stratified. Stratified. Got it? Boleh lah. Dia confuse tak cluster dengan stratified. Betul. So kalau cluster tambah sikit-sikit. Alright. Ini senang saja on data collection method. Sebab kalau kita ada cara, Sorry lah manual. ini senang saja untuk data collection method. Ini adalah bergantung pada kesesuaian di sini kerana ikut pengalaman saya, the personal interview is agak mahal sedikit berbanding dengan lain-lain lah. Telefon interview pula, ikut pengalaman saya, untuk bercakap dengan orang yang kita tak biasa langsung cakap, maksimum kita boleh hold punya conversation adalah 3 minit di sini. Jika lebih 3 minit, orang tu akan resah dan cakap. So di sini so kita jika nak minta survey ataupun interview, make sure you cakap kurang dari 3 minit. So it's a rule of thumb. So mail questionnaire boleh sini, tapi kalau dia bagi dekat dia punya mate ke, so isi ke, bagi kat malas nak isi. Isi dek. Adik isi dek. Adik isi. Habis nak isi macam mana ni? Hang tanda je lah. So sini So itu adalah mungkin result je tak berapa nak bagus lah di sini kerana dia tak tahu siapa yang isi. Nak pula panjang-panjang di situ. Selalunya questionnaire, kalau kita mail questionnaire, kebaikan dia kita boleh bagi soalan yang panjang berbanding telefon interview. Telefon interview soalan pendek-pendek saja. Dan personal interview, you boleh tengok reaksi dia resah ke macam mana.
So selalunya kalau personal interview ni dia sangat menarik untuk lihat kerana kita boleh tengok dia punya reaksi. Kadang-kadang kadang-kadang bila kita tanya, orang Melayu dia selalu jaga hati responden. Kalau selalunya kalau kita minta dia rasa itu saya pergi ke Alostar minta rasa sos cili. Saya mengaku saya sendiri pun tak makan sos cili tu. Saya tengok tapi oleh kerana kerja saya suruh jugalah orang rasa. Tapi saya tak pernah rasa Saya tahu benda tu tak sedap. Sebab saya tengok saya tahu tak sedap. Saya suruh mak saya rasa, mak saya kata boleh lah. Tu boleh tu maksudnya belum tak sedap lah. Bagi kat orang dekat Pasar Tani, dekat Alostar. Dekat mana lah, dekat ada satu Pasar Tani tu, Jalan Langkah. Bagi kat orang Melayu dia punya satu perangai baik dia tapi sebenarnya buruk adalah dia cuba untuk menyenangkan hati saya. Dia tu kita tahu dia tak sedap cik, tapi dia tanda evaluation sedap. Apa yang makcik rasa? Makcik rasa air. Boleh lah, makcik suka. Tapi tanya tu, makcik suka rasa macam mana? Cukup rasa lah, makcik memang suka ni. Lama sikit saya tanya soalan akhir. Agak-agak lah kalau jual ni makcik beli tak? Rasanya tak lah. So dari sini susah juga tau untuk personal interview pun susah juga kadang-kadang. Kerana reaksi dia kan, dia kadang-kadang dia punya nak jaga hati kan. Yang dia bangsa-bangsa lain mempunyai sikap-sikap yang lain. Ada setengah bangsa setengah Tuhan dia suka barang percuma cik. Kita halo dulu barang percuma, baru dia akan datang buat. Dengan syarat bagi dia pegang dulu barang percuma, tarik balik lah. Kalau tidak dia balik terus dah. So situ adalah banyak tips di sini lah. So kalau saya bagi tu macam mana, kalau saya punya responden tu orang Melayu je, saya boleh lega sikit lah. Kalau ada orang yang sikit-sikit tu bagi dulu barang percuma, tunjuk hari ni you akan dapat ni, you akan dapat ni, nanti kalau dah siap baru dapat. Dia akan sambil nanda tengok je benda tu. Ada juga cik, ada juga. So dia sangat menarik untuk dilihat. So di sini dari segi kos, saya boleh mengaku the personal interview is much more costly di sini berbanding the mail interview dan juga telefon interview. Tetapi untuk mendapatkan feedback yang paling cepat adalah the telephone interview. Yalah, sebab cakap seteruskan. Tapi kadang-kadang tak ada masalah. Tak ada masalah tu, call balik lah. Call balik lah. Tak angkat dah. So itu adalah drawback macam ni. Seterusnya, use and misuse of statistics. So ini menarik di sini kerana jika anda lihat segala statistik apa yang dalam paper tu di sini pastikan anda melihatnya, jangan terus percaya ataupun lihat apa yang dia claim di sini. So paling ketara adalah dalam ambil saja iklan-iklan produk kecantikan. 7 daripada 10 wanita Asia memilih oleh di sini. Itu saya berbalik dan saya fikir 7 dari 10 wanita Asia tu menunjukkan ramai tu. Dah kenapa saya tak pakai? 7 daripada 10 wanita Asia memilih oli. Jika anda pakai 3 tona lebih terang, lagi susah hati saya. Dia ada banyak claim. Kalau you tengok kan claim lagi Hot FM nombor 1. Esok keluar paper Era FM nombor 1. Esok lagi cerita Hit FM nombor 1. Saya pun dah tak tahu mana nombor 1 sebenarnya. Tapi ada seronoknya nombor 1 ada bintang pula tu. Ada bintang. Sinar FM nombor 1. Dah Sinar nombor 1, Era nombor 1, Hot FM nombor 1. Mana yang nombor 2 nya? Tak ada, semua nombor 1. Lalas kalau you baca asterisk kecil di sini, asterisk kecil sini untuk segmen pendengar berusia 30 ke atas. Memanglah. Dia tak keseluruhan je. Dia ada segmen dia dulu. Dia nombor 1 dalam segmen tu. Tak salah, claim tu betul. Macam boleh dipercayai. Tapi macam you kena baca tu. 7 daripada 10 wanita Asia memilih oli. Kecil aja. Berdasarkan kajian kepada 30 wanita yang ditemui.
Asia 30 je cerita awak. Jadi be critical je. Be critical. So sama juga di sini. Dan nombor 2 di sini. Tengok, it's the number 1 dermatologist recommended brand di sini. Sama juga kalau you tengok sabun di sini lah, sabun 3 kali lebih pekat di sini. 3 kali lebih pekat. Pekat dari mana? Pekat daripada sabun tu lebih pekat dari kari ke apa? 3 kali lebih pekat. Pekat mana? So sini lah ada beberapa. So itu adalah contoh di sini lah, di test statistik. Ini adalah contoh kata 3 kali lebih pekat ataupun mengurangkan kolesterol sebanyak 2 kali lebih rendah. 2 kali lebih rendah. Kolesterol mana nah? Kalau orang tak ada kolesterol tu logik cik, kadang-kadang gemuk belum tentu ada kolesterol cik. Nah, kuih tu, kuih. Yang itu nak tahu tu cik. So di sini kan dia tak berapa di sini yang kita tengok di sini. So ini adalah beberapa contoh di sini dan jangan risau, be critical di sini. Kadang-kadang sampel tu terlalu kecil. 7 daripada 10. Entah dia kata tadi 90% memilih Colgate. So kita tengok 90% tu berapa orang dikaji? 4 orang je ke? 4 orang. Entah dentist yang dikaji 4 orang je. So di sini dia tak cerita lah kenapa dia siapa yang diambil, berapa sampelnya. Dia tak cerita di situ. 4 out of 5. 5 je ke yang dia cari? So kalau dia ambil 1000, so dia lebih banyak di sini. So di sini kita akan tengok macam mana dia buat di sini. So it is number 1 dermatologist recommended brand. So di sini what is the misleading about this claim? It might be the survey the survey method is not clear ataupun the sample is not stated. How to select the sample is not stated sini. Alright. So sini secara amnya saya sudah habis topik 1 daripada chapter anda di sini. Kita masuk topik kedua. Kaedah nombor 2 tu. Itu hang tulis apa-apa tak apa. Apa tak apa. Tak apa. Sampel nak ni. Okey. Yang dah tahu. Sampel stated. So apa tu? The sample is not stated. Apa ikut semua? Ikut suka. Ikut suka ni. Sample is apa dah? Stated. The sample is not stated. Saya jawapan. Adakah anda sudah mula membuat jawapan ini? Sikit-sikit. Ada yang random. Random ni. Okey. Good. So di sini kita akan tengok chapter 2 di sini. Ianya hanya gambar-gambar saja, jangan risau, dia tak susah cik. Hanya gambar-gambar saja. Sini. Gambar-gambar pun gambar tak gambar lah juga dah. Tapi kita tengoklah juga sini. Ada beberapa jenis di sini. Tadi saya katakan kita ada nominal, ordinal, kita ada interval dengan ratio di sini. Dan ada perbezaan di antara graf-graf. Alright. Ini adalah bar yang paling biasa kita lihat lah on the simple bar chart, di mana ianya adalah garis-garis palang lah di sini. Ada perbezaan kenapa kita harus melukis dengan palang yang tegak macam ni ataupun melintang segini. So ada perbezaan di sini saya terangkan. So ini adalah kita katakan the simple bar chart di sini. Dia simple saja. Kenapa dia simple? Kerana dia ni simple saja, tegak-tegak macam ni. Seterusnya kita tengok ini jenis juga bar chart. Ini jenis-jenis bar chart lah, tetapi dia disusun secara melintang di sini. Kenapa dia melintang? Kenapa dia tegak di sini? Tegak di sini. Perhatikan kenapa dia melintang, kenapa dia tegak. The horizontal format is useful when you have many categories because there is more room for categories label. So sini lah, kenapa kita kena buat dalam bentuk the horizontal di sini? Kerana dia ada banyak area yang kita boleh tulis dekat sini, dan juga dia boleh naik sampai melaut ke sini. Dia boleh naik, tak bersalah. Dia boleh naik di sini. So selalunya jika kita ada banyak kategori, kita akan mula menyusun graf kita secara macam ini. Jika pendek saja, kita akan susun macam ini saja. Sebenarnya ianya hanya untuk bagi
Sebenarnya segala graphical, segala graf di sini adalah untuk membantu orang yang untuk memahaminya saja, tidak lebih dari itu. Kalau dah serabut macam ni nak faham pun di sini, nak baca pun, nak hadam pun mau 10 minit di sini. Kira ini simple bacat, mana hanya kecil saja, kategorinya ada 4 saja yang tak masalah. So di sini jika ianya banyak, kita harus menyusunnya secara the horizontal di sini. Seterusnya, ada lagi yang kita katakan stack ataupun komponen bacat. So ini tidak masuk dalam you punya buku pun rasanya ada tak ada kot. So ini stack atau komponen bacat. Saya rasa ini bukanlah sesuatu yang ganjil di sini. So stack atau komponen bacat, dia adalah dua, dan dia combinekan dalam satu bar sahaja. So you tengok yang bawah ini adalah SPM, yang atas ini adalah STPM. Ini agak sukar sikit untuk dibaca. You tengok untuk STPM di sini, you kena tolak pula di sini. 128 tolak 200. Gigih nak untuk membaca nilai tu, you have to think dan you have to kira di sini, calculate di sini. So the stack the komponen bacat. So ini adalah contohnya sini. So ini kita naikkan di atas. So ini. Seterusnya kita ada pie chart di sini. So pie chart ni selalunya orang buat sini untuk mengkaji the percentage di sini. Tetapi isunya adalah kadang-kadang tak usah jauh. Pergi ke area-area ni pun, kalau you keluar nanti, you akan tengok pie chart. Pie chart sebenarnya dia punya slice dia punya pizza di sini tak boleh lebih dari 5, cik. Jadi kalau cik tengok, jika ada lebih dari 5 tu di sini ianya agak cram, agak messy sini, agak cram di sini. You tengok sampai selalunya di jabatan-jabatan kerajaan dan di mana-mana saja you pergi, you tengok kadang-kadang dia punya pie chart tu dah banyak. Nak baca pun, warna ni merah gelap ke merah putih bercelaru cik, warna dia pula campur-campur. Ni merah gelap ke apa ni? Yang ini apa yang ini? Kecil halus saja. Dia punya tulis pun tunjuk arah apa macam ni yang mana ni? Sebabnya dia tak sesuai cik. Kerana jika banyak kategori pie chart bukanlah sesuai. Jika saya ulang balik, jika lebih dari 5 pie chart tu tak sesuai cik. So try to avoid the pie chart jika ianya you dapat banyak sini. Habis alternatifnya apa? Nak buat apa? Pakai ni. Bacat boleh. Bacat ni boleh. So boleh pakai lebih daripada 6 sini. Ini again saya katakan segala graf-graf untuk membantu orang memahami. Jika orang tak faham pun, hang buat graf cantik ada shading belakang pun tak ada makna. So sini try to understand. So di sini ini adalah pie chart di sini dan kita ada frequency distribution. So kita tengok. So di sini adalah senarai kereta-kereta di sini. So ini berapa volumenya di sini. So kita masukkan ke dalam table, kita katakan frequency distribution. So sini on the relative frequencies kita ada segala sini, segala OS di sini berapa frekuensinya dan relative frequency adalah 85/500 di sini. Kita dapat relative frequency di sini. Seterusnya kita ada Pareto chart di sini. Pareto chart dia pula macam bacat tadi. Perhatikan bacat tadi jauh-jauh. Pareto chart rapat-rapat. Saya ulang balik tadi bacat jauh-jauh. Tapi Pareto chart rapat-rapat. Kenapa dia rapat-rapat di sini? So kita tengok di sini. Tengok, is used to represent a frequency distribution for a categorical variable and the frequency are displayed by the height of vertical bars and which are arranged in order from the highest to the lowest di sini. So di sini perbezaan antara bacat dengan juga Pareto chart di sini, Pareto chart di sini adalah satu, dia kedudukan barnya yang rapat. Dua, ianya telah disusun daripada tinggi kepada bawah di sini. So di sini kita boleh tahu dia terlentang paling tinggi, sini turun di sini. Ini jelas. Seterusnya, yang ni lah yang kita nak kena tengok hari ni di sini sikit lagi on frequency distribution of the group data. So ini elok saja masuk dalam group di sini. Apa perbezaan tadi? Tengok group data 20 hingga 26, 27 hingga 33. So ini adalah bilangannya. Frekuensi itu adalah bilangannya di sini, bilangan ataupun terapan di sini. So tengok, katakanlah kita ada data yang terabur macam ni, macam mana nak masukkan dalam benda ni?
Kita ada data yang terabur macam ni, macam mana nak masuk dalam bentuk macam ni. So tengok di sini. Yang pertama, caranya adalah first to determine the class. Kelas ni apa? Ni bukan kelas macam ni. Nah, kelas ni adalah berapa kategori di sini. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas di sini. So yang tepi-tepi ni adalah kelas di sini. So determine the classes. Seterusnya tally the data. Tally ni bukan tally apa? Tally tu ingat kalau sekolah dulu dia ada yang macam ambil 5 katik, ambil 5 cangkuk, ambil 5 cangkuk. Dia macam rumput-rumput macam tu, no? Dia tak cantik sangat, dia macam rumput-rumput macam tu. Seterusnya kiralah berapa rumput yang ada. Kita tengok di sini. Pertama, ya Allah, banyaknya. Tengok determine the classes sini. So sini class width tu adalah di sini. Jarak di sini. Antara 20 ke 26 ada 7 di sini. Macam mana ada 7? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. Nah, kira 20 tu dah. Kira. So di sini perhatikan 7, macam mana dia dapat 7? The highest values 60, tolak the lowest values 21 bagi numbers of class 6. Nah, berapa tadi kita? Jumlahnya 6. So di sini dia punya jaraknya adalah 7 di sini. Maksudnya jarak dia mesti sama untuk setiap satu kelas di sini. Di sini 7, di sini 7, di sini 7. Itu pasalnya dia nak yang maksimum tolaklah dengan yang minimum lowest values bahagikan dengan berapa yang kita nak di sini. Kalau kita nak 6 kelas, dia akan bahagikan dengan 6 kelas di sini. So di sini 60 tolak 21 bahagi 6. So secara amnya dia punya kelas interval ataupun jaraknya adalah 7. Lepas tu you boleh masuk lah mana-mana. Kenapa 60? Dia tak ambil 61. Sorry. Ada 61 lah. 60? Oh 60. Sorry, yang kelas tu. Tak. Seterusnya kita akan ambil lah daripada dia paling minimum 20. Jadi kita ambil lah 21. Jadi ambil lah 20 nak bagi nombor tu cantik. Nah, so sini kita ambil 20 ke 26, 27 ke 30, 34 dan seterusnya. So dia akan cover daripada 21 yang terkecil hinggalah 60 yang terbesar sekali. So you will cover di sini. So di sini daripada yang kita elok-elok dah lukis dah kategori di sini, barulah kita lukis the tally sheet di sini. Di sini berapa? 1, 2, 3 ikat. So sini ikat ada berapa ikat di sini? Di sini ada 2 ikat di sini. So tak ada ni. Tadi 4 tadi ikat. Sekat 3. So 8 di sini. Tak usah gigih, tak buat ikat tak apa. Bukan tak gigih pun, no. Tak ikat tak apa. Itu biasa ikat. Nah, kalau tak biasa ikat tak apa je, ambil terus tak apa. Bukan tak dikira ni. Tak gigih lah ikat ni macam 4 sangat ni, no. Tak usah ikat tak apa. Seterusnya. Alright. Di sini perhatikan di sini dah. Saya perlukan tengok. Perhatikan di sini 20 ke 26. 26 ke 27. Dia ada gap di sini. Dia ada gap di sini. So we need to close the gap. Close the gap di sini. 19 per 6. So kita tolakkan dengan 0.5. 26.5 dengan 26.5 sampai 33.5. Ni sekarang ni kenapa tak 26.7 lah? Boleh saja kan? Sebab apa? Macam mana nak dapatkan the lower interval adalah 26 campur 27 bahagi 2. Dah kenapa? So, boleh tanya kadang student saya pun kadang tanya, dah kenapa ada 5 ni? Kenapa tak 3 ke 2 ke? Soalan-soalan bijak-bijak macam tu pun ada. Lebih bijak dari ni pun ada. Kenapa saya harus belajar ni? Student lah. Diploma mau SPM. Dah explain weird nak angkat tangan. Nak tanya, kenapa saya nak belajar ni? Saya dah ambil diploma pentadbiran awam. Kenapa saya kena belajar? Oh, dia confuse rupanya. 2 jam confuse benda tu je. Cik jangan confuse nasihat tu. Kalau saya sebut dalam syllabus tak boleh, berdosa pula nah. Dia kerananya ianya anda harus faham lah sini. Contohnya paling mudah tadi bar chart. Saya rasa pie chart anda biasa buat, cuma dia ada rules of thumb di sini bagi orang mudah baca. Ini just ilmu di sini nah, cik ada ilmu saja. Jangan confuse macam student diploma tu lah. Confuse. Degree bersama, tak usah diploma. Degree lagi confuse. Sini lah, dia kan pening di sini. So di sini lah, macam mana dapat 26.5. It's just 26 plus 27 divided by 2.
Sini. So inilah bendanya. Kalau saya tunjuk ni awal-awal, memang hang tak suka. Ni. Ni dah kenapa pula? Jangan cik, jangan. Dia tak susah cik. Di sini upper class. Itulah apa lah di sini lah. Sini lah. Jangan takut cik. Memang nombor ni memang ngada-ngada sikit dia ada banyak cacing kan. Dia tak susah sebenarnya. Tengok di sini lah. Saya ulang kembali. 26 campur 27 bahagi 2 dapat 26. Ini campur ni sama juga kaedahnya bahagi 2. So ini 33 campur 34 bahagi 2. So ini tidak suka. Tak suka. Just question. So these things yang untuk kelas yang tu sini semua kita kan stated ke dalam kita punya answer bila kita No need. Kita hanya perlukan ada class boundary saja. Just kita buat yang tu pun kita lecture It should be okay. Kerana di sini saya tahu takkan nak tulis ni dah kenapa nak hafal apa satu hal ni. Tak usah cik, saya pun tak hafal ni cik. Nah, jangan risau. Ini hanya untuk memahami, untuk faham benda tu datang dari mana. So kalau buat assignment tak payah. Tak payah. You just show the class boundary. Ya. Nak tunjuk ni kenapa nak point 5 ni kenapa point 5 lah. Sini lah. Kadang ada setengah tanya dah ni boleh point 7 ni pun boleh point 7. Boleh cik. Kan orang people start question benda-benda macam-macam. So lebih baik saya menahan sebelum orang tanya sini lah. Sini tadi kita ada 5, 3 ada merujuk ada frekuensi yang kita cari lagi. So di sini nak buat apa sebenarnya? Sebenarnya kenapa kita nak close the gap di sini adalah kerana kita nak buat histogram di sini. Tengoklah histogram dia 19.5 hingga 26.5. 26.5 hingga 35. So di sini kita akan merujuk pada class boundary 19.5 sampai 26.5, 26.5 sampai 33.5 sampai 40.5. So dia merujuk pada 5, 3, 8, 9 dan seterusnya. Sudah siap yang untuk soalan 3? Boleh lihat? Kita nak table je. Ya. Sebab Terus class boundary dulu. Class boundary dan juga list of these. Sudah saya pusing? Tutup 3. Jadi anda sudah siap? Kalau anda belum siap boleh buat terus. Balik rumah tak buat dah. I tak buat. I gerak potensi poli. You kena gini. Potensi poli yang ni. Dia minta 3 ke? 3. So tapi you kena buat 2. Tahu macam mana macam ni? Histogram. Apa? Dia So, 3 kan? Yang ni dengan ni you kena padankan sekali. Give you buat asing. Mr. Graph lah. Graph lah. Ini dah tu yang lambat. Terus buatlah nah, halal aja. Terus buat je. Balik tak buat lagi. Atau Atau balik terus lupa pun aku tak tahu.